إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tiga lagi. إرادة التجريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف قدس الله سره إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط من الحمة العالية. Artinya berkehendak engkau akan tajrid serta mendirikan Allah Subhanahu wa taala akan dikau pada iaitu setengah daripada syahwat yang tersembunyi. Yang ini barang siapa didirikan Allah Ta'ala di dalam asbab dan berkehendak ia akan keluar daripadanya kepada tajrid, maka yang demikian itu setengah daripada syahwat yang tersembunyi. Dan hanya senya adalah ia daripada syahwat kerana tiada berdiri kepada yang dikehendaki Allah Ta'ala. Kerana tiada berdiri kepada yang dikehendaki Allah Ta'ala daripadanya dan berkehendak menyalahi demikian itu. Dan hanya senya adalah ia tersembunyi kerana bahawasanya zahir menghendaki keluar daripada nafsu, dan hal yang demikian itu adalah yang dikehendaki hak Ta'ala, tetapi daripada sekira-kira diredai hak Ta'ala akan dia, tiada daripada sekira-kira diredai nafsu akan dia. Dan yang diredai Allah Ta'ala bagimu ialah berdiri pada yang mendirikan Allah akan dikau daripada. Ini setengah daripada minal adab dalam perjalanan kerohanian untuk menebuk dan merintis jalan. Tu siapa punya anak, suruh diam sikit lah. Punya budak kena jaga sikit, dia bising, tak boleh baca kitab. Budak bawa masjid, bagus bawa, bikin jaga lah. Dia bising. Di sini tuan pengarang Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah masuk dalam membahas adab. Ya, dalam perjalanan sufi, adab merupakan perkara yang amat besar. Terutama adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala amat penting. Sebab kalau tidak jaga adab dengan Taala, maka dia akan inhitat, dia akan terjatuh. Ya, terjatuh, terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan kesampaian kepada jalan makrifat yang sebenar kepada Tuhan. Maka setengah daripada adab yang paling besar sekali ialah di sini yang disebut oleh Al-Arif Billah Al-Waliyul Kabir Sayyidina Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah, ialah sukun ma'a iradatillah. Sukun ma'a iradatillah, duduk diam di dalam pentadbiran Allah Ta'ala. Sukun makna kita diam, tetap. Jangan maknanya
berganjak apa yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat-syaratnya. Maka pertama di sini ialah masalah bahasan tajrid. Iradatukat tajridah, mana mendaki kamu akan tajrid. Mahwa tajrid, apa makna tajrid? Lagi satu tajrid yang zahir, satu lagi tajrid kita menyepikan diri, mengasingkan diri, ya, mengasingkan diri daripada unsur-unsur mawani, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah Taala ada perintah yang paling besar. Arahan tidak ada satu ketetapan yang lebih besar daripada ketetapan Allah Taala. Tidak ada satu perkara yang lebih besar daripada menghadapkan diri kita kepada menyambut dan bersedia melaksanakan perintah Allah Taala. Jadi oleh kerana perkara yang besar, kalau segi urusan dunia sekalipun, kalau dia ahli fikir, kalau dia ahli perancang, bila benda besar dia nak fikir, dia tak akan fikir depan orang. Mesti balik masuk bilik ditutup, dia seorang. Ya, pakar-pakar, ya, makna ahli fikir dunia untuk merancang satu kerja buat yang penting, dia tak akan buat kat kedai kopi dan ya, dia akan masuk bilik dia, dia tutup. Dia seorang ni. Baru dia akan rancang boleh jalan fikiran ni. Tak ada gangguan. Suara tidak bising, pandangan tidak terganggu, tidak ada khayal pandang sana pandang sini. Jadi hati dia mudah fokus benda tu. Itu kerja dunia. Yang ni bukan kerja dunia, lebih besar pada ni. Kerja nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sunan yang betul-betul, maka dia gagal. Perjalanan dia akan bengkang-bengkok, perjalanan dia tak akan lurus, perjalanan tidak akan sampai kepada nihayah, mana kemuncak dia. Maka oleh kerana itu di antara adab, sini ada satu istilah dalam sufi dia panggil tajrid, satu lagi dia panggil asbab. Tajrid yang zahir sebagaimana telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mi'raj, ya, dalam peristiwa iaitu di awal Islam, dalam membina kekuatan dalaman kita dengan Allah Ta'ala, di mana Rasulullah SAW sendiri dalam Sahih Bukhari dan Muslim lebih kurang 40 hari beruzlah berulang Khadijah radhiyallahu anha mengantarkan bekalan di gua Hira, ya, turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini satu isyarat bahawasanya madad, bantuan, futuhat, ya, waridat. Kalau kita lah, Nabi tak panggil warid, dia panggil wahyu. Wahyu turun daripada Ta'ala. Bila kita tengok, bila ada persiapan, dan persiapan dilakukan oleh Rasulullah SAW, tajrid secara zahir dan batin. Rasulullah mengasingkan diri untuk membina kekuatan dalaman dia, menghadap diri ke hadrat Allah Ta'ala di gua Hira, tak ada gangguan apa-apa, sunyi dia dengan Tuhan saja. Itu keadaan dia. Lepas tu kalau kita ibadat pun, kalau sunyi tempat tak ada orang, kita lain rasa, ya. Kalau ada gangguan orang, dia lain sikit, ya. Kalau orang tegur dia, kadang-kadang kita dah lain lah. Kita pergi satu tempat, satu negeri, seorang tak kenal kita, kita duduk seorang zikir, sedap rasa. Tapi kalau kenal, orang dia kenal, dia pun berbunyi, wah rajin dia zikir lah, dia ni jenis ahli zikir lah. Kita dah pontang-panting hati kita dah menglibau dah, ya, dah mula masuk riak, ujub, semua dah masuk dah, ada kelang kabut. Sebab mana tajrid satu daripada cara, ya, yang dilakukan untuk menambahkan lagi, ya, maknanya kelajuan dalam kita berjalan ke hadrat Ta'ala. Satu, itu tajrid yang zahir perlu dibina bagi kita orang awam, sebab kita banyak gangguan-gangguan luar, maknanya tak sama dengan tajrid batin. Adapun tajrid batin ini banyak dipakai oleh para masyayikh, ya, para masyayikh dipanggil a'immat tariqah, ya, guru-guru mursyid yang memimpin, dia gunakan tajrid yang batin. Zahir dia bersama makhluk, tapi hatinya ma Allah, ya, dipanggil makam kainun bainun, kain bain, ya, jasad dia bersama makhluk, tapi hatinya sentiasa menghadap hadrat Allah Ta'ala. Maka ini adalah pakaian segala masyaikh
ataupun masyayikh al-arifin nabillah, orang yang arif yang benar-benar mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia nak memimpin orang di bawah dia, dia mesti tetap kerohanian dia dengan Allah Taala. Kaifa nad'un nas wa nahnu ba'idum min. Kaifa nad'un nas ila Allah, macam mana kamu nak tarik orang kepada Allah sedangkan kami sendiri jauh dari Allah. Itu satu kaedah yang mesti maknanya dipaham dulu. Jadi sini ada membahaskan masalah tajrid dan asbab supaya kita terhasil adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahawa Allah Taala akan meletakkan hamba ni dua keadaan. Ada kala diletakkan dalam tajrid dan ada kala diletakkan dalam asbab. Maka kalau kita duduk tajrid, macam mana adab dia? Kalau kita duduk dalam makam asbab, maka macam mana adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Supaya kedua-duanya menarik keridaan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghasilkan pembukaan makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Kemudian di sini disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, iradatul tajrid, kamu mendakkan tajrid serta ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab. Tuhan letakkan kita makam asbab. Ini dipanggil minasyahwatil khafiyah. Daripada nafsu, tapi nafsu yang khafiyah, tersembunyi. Sebab tu bila benda yang tersembunyi, kalau tidak betul-betul kita payah mengesan. Ya, sebab benda yang tersembunyi. Bila kita kena kesan dengan betul baru dia nampak. Sedang dirupakan ibadat tapi dia jadi benda tu maksiat. Ini bayar. Benda taat jadi maksiat. Ini sukar. Ya. Kalau benda maksiat jadi maksiat itu mudah. Tapi bila benda ni taat, tiba-tiba dia jadi maksiat. Sebab apa? Wujudil afat, ada penyakit dalaman. Ini benda yang sukar. Kalau tidak diperhatikan betul-betul, bahaya besar. Menjejaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya berkendak engkau akan tajrid serta mendirikan Allah akan dikau pada segala yang tersembunyi. Huraian dia, barang siapa didirikan Allah Taala dalam asbab, mana Allah Taala mendirikan dia, bahawa itu ada pilihan Allah. Sesuai dengan dia tu letakkan di makam asbab. Maknanya di makam berusaha, berikhtiar, bekerja, ya, sebagai menuntut asbab yang zahir. Ya, dengan syarat syariat yang dibawa tidak tergendali. Ya, ibadat dia clear, semuanya settle. Tuan letakkan di makam asbab. Tiba-tiba mungkin kendak dia tadi nak cepat pergi ke depan, ditinggal asbab. Dia nak melompat pergi makam tajrid. Ini satu kesalahan. Sebab apa? Dia lari daripada ketetapan Tuhan. Ibarat raja, ada dua orang yang dipanggil untuk menghadap yang akan dipilih. Bila dia menghadap, raja tengok seorang tu dipilih letak dalam istana dan seorang lagi diletakkan di luar istana. Ya. Jadi apabila berlaku dua ni nak buat pilihan sendiri, ini masalah. Dia jumpa sultan, dia kata saya tak nak duduk dalam istana lah sultan, saya nak duduk kat luar. Yang luar pula datang sultan, saya nak duduk dalam istana lah. Sultan tengok dia mata terbeliak. Silap-silap dia kena penampau peri dengan sultan. Pandai-pandai ke sana. Yang sini pula kau dah letak di sana, apa pasal kau nak pergi luar? Ada banyak kepandai. Itu masuk kalau bahasa kita lah. Ya, itulah makna. Bila Tuhan letakkan di dalam makam asbab, duduk situ. Ya, bila Tuhan letak di makam tajrid, dia duduk situ. Sini kita kenal makam asbab dan makam tajrid dengan syarat-syarat dia. Barulah dia tidak dipanggil su'ul adab, dan jahat adab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab bila jahat adab dengan Tuhan silap dan madat terpotong. Ya, madat waridat dia akan terpotong. Ini bahaya. Yang ini barang siapa didirikan, mana Tuhan memilih letakkan di dalam asbab, makam asbab, dan berkendak ia akan keluar daripadanya, daripada makam asbab kepada tajrid. Langsung dia tak nak usaha, kononnya dia nak pergi cepat, dia kata tinggal. Lebih-lebih lagi kalau dia ada iyal, dia ada tanggungan anak isteri dan orang tanggungjawab, itu lagi lah masalah. Syarat tak lulus langsung. Dia kena buat tajrid batin. Di sini dia kena main tajrid batin. Ya, tajrid zahir sebab apa, dia ada iyal.
Dia tak boleh nak lari, dia nak lari ikatan syarak ada kat dia tu. Yang ni nafkah dia kena tanggung. Ya, yang wajib ibu bapa dia ke atau anak isteri dan sebagainya. Tiba-tiba dia nak tinggal semua, nak masuk dalam bukit ataupun gunung, dia nak buat hal dia saja, sedangkan ikatan syarak masih terikat dengan dia. Ini tak lulus. Ya, walaupun dia boleh buat tajrid, tapi kalau kena ada kaitan dengan benda lain yang ada ikatan syarak, syarak takkan dia tak lari tu. Dia kena duduk tukar giar, dia kena main tajrid batin, ya, atau kaedah dia. Mana zahir dia asbab. Ya, zahir dia asbab, tapi batin dia tak tajrid. Dia boleh buat dua. Ya, dia kena buat dua. Sebab apa? Dia sekadang Allah Taala berikan amanah, rial keluarga bagi dia. Nanti jaga tu. Maka demikian itu setengah daripada syahwat yang tersembunyi. Syahwat sebab apa? Syahwat iradah tu. Atau syahwat. Apa iradah? Kendak dia sendiri. Dia tak nak wukuf dalam kendak Allah Taala. Dia nak lari. Itu dikatakan syahwat. Mana kata tersembunyi? Sebab zahirnya dia nak melulu kuat ibadat. Zahir nampak, ya. Padahal itu dipanggil tersembunyi. Rahsia di situ ialah dia lari dari apa yang ditetapkan oleh Allah Taala. Sini kena jaga betul. Dan hanya senyap adalah ia daripada syahwat. Sebab apa dikirakan syahwatun asyahwa al-khafiyah, syahwat tersembunyi? Kerana tiada berdiri. Kerana tiada berdiri kepada yang dikendaki oleh Allah padanya. Tuhan dah pilih dia, dia tak nak, dia nak lari. Lari dari pilihan Malikul Muluk wallahu taala. Rohani, ya. Dan kendaki menyalahi demikian itu. Dia nak menyalahi apa yang telah didirikan Allah kepada dirinya. Semua kita kena makna perhati betul-betul. Satu. Yang kedua dia kata, dan hanya adalah ia tersembunyi. Kenapa dikatakan syahwat itu tersembunyi? Kerana bahawasanya zahirnya mendaki keluar dari nafsu. Zahir dia nak tinggalkan dunia tu kan, nampak macam zahir nak tinggalkan nafsu. Tetapi dalam tu ada nafsu. Mana nafsu tu? Dia menyalahi ketetapan pilihan Tuhan. Di situ cedera besar. Ya. Dan hal yang demikian itu adalah dikendaki Allah Ta'ala. Tuhan dah taksiskan dia begitu, dia nak lagi. Tetapi daripada sekira-kira dia diredai Allah Ta'ala, dikeredai, ini bahasa lama kan. Sekira-kira diredai hak kita Allah akan dia, tiada daripada sekira-kira diredai nafsu akan dia. Jadi dalam konteks kita nak ibadat betul-betul adab, kita kena duduk dalam keredaan Tuhan. Jangan ada unsur ibadat kita ada diredai oleh nafsu. Maka kita akan terhijab. Dan diredai Allah akanmu, itu berdirimu pada yang mendirikan akan dikau daripadanya. Apa yang Tuhan reda? Tuhan reda kita duduk di mana tempat yang Tuhan letak. Itu maksudnya. Ya, Tuhan letak dia tadi bekerja elok, tak ada apa-apa, syariat pun cantik, maksiat pun tak ada. Jangan dia buat kerja sebab maksiat, tak boleh lah. Dia buat kerja tadi maknanya ambil upah driver. Driver apa? Lori kasbek. Itu tak boleh lah. Itu kan benda haram. Ni dia driver lori apa? Lori beras. Niaga tak apalah tu. Ataupun kerja-kerja yang lain yang tidak bercanggah dengan syariat. Sedangkan ibadat dia tidak terjejas, segala perintah Tuhan dia boleh buat. Maka ketika itu dia main tajrid dalam. Ya, dia main jalan kerohanian dalam. Zahir nampak dia makna makam asbab, tapi rohani dia boleh menjangkau makam tajrid. Itu duduk keadaan dua. Kemudian kata mu'alif dalam hikam tanwir, dan kata mu'alif dalam kitab Tanwirul Qulub bi isqati tadbirul uyub. Itu nama kitab pengarang yang sama ialah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nama kitab dia ialah Tanwirul Qulub, memancarnya bercahayanya cahaya hati dengan apa tu? Bi isqati tadbirul uyub, dengan menggugurkan tadbir yang keji. Ini pun dia punya bahasa pelik-pelik tuan-tuan. Kalau segi zahir kita tengok nama dia tu agak tak betul-betul, sekali pandang orang boleh mengatakan tak betul. Sebab menggugurkan tadbir. Bercahayanya hati ialah bi isqatit tadbir, dengan gugurkan tadbir. Sedangkan dalam hadis Nabi kata at-tadbir nisful ma'isyah, mentadbir pentadbiran setengah daripada kehidupan. Apa maksud dia? Ini kalam-kalam sufi kena faham kan? Kalau tak faham babas kita nanti. Maksud dia sini meninggalkan tadbir lah, meninggalkan i'timadu ala tadbir,
Ya, isqatut tadbir al-isqatul i'timad ala tadbir. Menggugurkan bersandar pada tadbir. Bukan tadbir zahir itu tinggal. Nabi pun mentadbir, bahkan Nabi pentadbir yang paling hebat dari awal dunia sampai akhir. Nabi lah segala-galanya. Bukan? Nah, contoh kat Nabi apa? Daripada bawah. Ya, makna keluarga, masyarakat, negara, semua Nabi jadi kepimpinan. Tokoh kepimpinan yang terulung dan tidak ada tanding ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentadbiran yang begitu hebat. Itu dia. Jadi sini maknanya maksud tinggal tadbirlah meninggalkan iktimad, bersandar. Lepas tu bila kita buat satu perancangan kerja buat, lepas tu serah kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal. Kita dah berserah, dah buat, kita serah ke Tuhan. Itu menandakan apa? Kita disuruh usaha tapi pandang hakikat daripada dia. Ya, penyerahan kepada dia itu menandakan usaha makhluk tidak memberi kesan. Yang memberi kesan taksir ialah minallah daripada Tuhan. Jadi maknanya bila kita iskat, gugurkan tadbir, gugurkan pandangan hati kita bergantung kepada makhluk, setengah daripada tadbir, itu setengah daripada apa? Hati akan menjadi bercahaya. Ya, itu maknanya. Jadi kata muallif tuan pengarang si Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tanwir, Tanwirul Qulub bi Isqatit Tadbir Uyub. Bermula yang dikendaki hak Ta'ala akan dikau daripadamu itu. Apa dia? Bahawa engkau diam kepada yang telah didirikan adalah akan dikau. Maknanya di mana Tuhan letakkan kita tadi, kita duduk situ. Hingga adalah hak Ta'ala memerintahkan ia akan keluar daripadanya seperti yang memerintahkan ia masuk engkau kepadanya. Sebab benar-benar ada isyarat-isyarat ya daripada Allah Ta'ala bahawa perlu kepada mursyid, maknanya dalam mimpin ini. Ada isyarat-isyarat kerohanian, dia ni boleh tajrid, dia ni boleh asbab dan sebagainya. Ya, kita tengok. Kecuali ada isyarat, dia boleh pergi kepada tajrid, baru dah pergi. Dan kata Syekh Hijazi, bermula iradah itu 3 perkara. Dan konteks ini disebut pertama awal tadi iradatu kat tajrid, mana membahas masalah iradah, mana kehendak. Maka dibagikan kehendak 3. Pertama dipanggil iradatut tab'i. Yang kedua iradatut tamanni. Dan ketiga iradatul haq. Jadi 3, iradatut tab'i, iradatut tamanni dan iradatul haq. Ya. Yang pertama ialah iradatut tab'i. Iaitulah iradah, kehendak, cita-cita, keinginan, semangat kita yang takluk kepada bahagian nafsu. Ya, yang takluk kepada bahagian nafsu. Cita-cita dia, ingatan dia, perancangan dia, hala tuju dia, semua nafsu dan semua nafsu. Ya. Semua nafsu. Ini bahaya. Orang ni mahjub, terdinding tebal dengan Allah Ta'ala. Inna nafsa la ammaratun bisu. Semua nafsu amat menyeru ke arah kejaratan. Jadi orang ni terhijab besar dia dengan nafsu. Ya, dia tak boleh berjalan kan ni. Ini bahaya, kita cek oleh dia. Gantungan hati dia memikirkan yang dipikir dalam benak dia, dalam pemikiran dia tak ada lain. Semua unsur-unsur nafsaniyah. Unsur-unsur kehendak-kehendak nafsu, sama ada secara lahir ataupun secara dalaman dia tadi. Dan keluar daripadanya hukum wajib. Fardu ain, kita kena keluar daripada iradatut tab'i. Iradah yang berbentuk nafsu, wajib kita keluar. Kalau tidak, kita akan musnah dia panggil. Sebab kedahsyatan peringkat bukan diikut, dia sembah nafsu pada dia. Ya. Firman Allah Ta'ala, afara'aita ilahahu hawahu. Kamu tidak lihatkah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengambil nafsu mereka sebagai Tuhan. Dan awal-awal kerusakan di atas muka bumi sampai melibatkan maknanya pembunuhan awal adalah punca nafsu, iaitu Qabil sanggup membunuh adik kandungnya Habil. Sebab apa? Nafsu, kes perempuan. Ya, perempuan ni pun satu hal juga. Ya, perempuan ni kena jaga dia baik, tak kena jaga dia jadi rosak dunia. Ya. Kalau baik, Rasulullah sebut mar'atus salihah khairum minad dunya wa ma fiha. Mar'atus salihah, perempuan yang salihah, yang hidup dia betul-betul berpandu pada syariat Allah Ta'ala,
maka nilai dia dan harga dia terlalu mahal. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih besar, lebih mahal harga daripada dunia dan isi dunia. Atau standard perempuan yang bila berjaya meletakkan diri dia tunduk dan patuh dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, makam dia dilambung tinggi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sebaliknya dia gagal, dia mengikut nafsu dia, maka Nabi kata laulan nisa la ubidallah haqqa ibadati. Kalau tak ada perempuan atas muka bumi ini, nasai kaum lelaki akan dapat beribadat 100% kepada Ta'ala. Ada sebab kaum perempuan, laki-laki banyak tergoda, laki-laki banyak terbenam, kaum lelaki banyak tumpas, banyak tertiarap, ya, gagal menjadi hamba sebenar kepada Ta'ala. Jadi perempuan dia ada dua, ya, satu kumpulan yang dipuji, satu kumpulan yang amat bahaya tu kan. Ya, dengan sebab dia raja boleh tumbang, kerajaan boleh tumbang dengan sebab perempuan. Ya. Yang paling berat Bani Israel jadi kufur dengan sebab perempuan. Bani Israel itu adalah hadis sahih. Ya, Bani Israel jadi kufur adalah sebab perempuan, sebab perempuan itu besar. Ya. Baru perempuan ni pandangan kena jagalah. Ya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi kata apa? Innan nazara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min syihamil iblis. Faman tarakaha azakahullahu ta'ama ibadatin tasurru. Innan nazara ila mahasinil mar'ah. Sesungguhnya kita memandang kepada kecantikan perempuan. Ini dipanggil sahmun masmumun min syihamil iblis. Satu anak panah beracun daripada anak panah iblis dah kena dah. Ya. Terpandang dia pada perempuan, tengok cantik, ada rasa je, ulang sekali lagi habis. Sebab tu perempuan, terutama yang muda, kalau kecantikan dia tu masih ada, orang tengok nak tengok 2 kali, kena tutup muka dan, ya, kena tutup muka. Sebab tu fitnah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Apabila perempuan tu kalau tengok orang berkenan, mana kena tutup wajah dia. Ya. Kalau sekadar tengok dia macam asam boy, tak apa. Asam boy, dia tengok muka perempuan tu macam asam boy, kita pun tak tengok, tak apa, tak tutup pun tak apa. Kalau tengok sekali, lawa, tu pun tutup. Kalau tak tutup, dia mengganggu orang lain, fitnah. Itu 4 mazhab. 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat. Ya, 4 mazhab. A'immal mazahib 4 tu. Dia tengok sekali nak tengok, lawa ni kan. Lawa je tutup. Kecuali kau tengok dia macam apa? Asam boy kan? Atau tiang elektrik, tengok tak ada apa kan? Itu tak apa. Sebab dia racun. Rasulullah mengatakan sahmun masmumun min syihamil iblis. Satu panah yang beracun. Panah pun kena dah sakit dah. Bubuk racun tak lagi daripada racun, maknanya anak panah racun iblis itu. Paman tarakaha. Siapa yang meninggalkan? Dia tengok perempuan tu lawa, dia tutup mata dia, dalih. Kerana takutkan Allah Ta'ala hadiahkan dia. Siapa nak dapat hadiah ni? Azakahullahu ta'ama ibadatin tasurru. Tuhan hadiahkan dia kemanisan dalam ibadat. Kalau orang tanya dia kesimpulan daripada hadis ni apa mafhum dia? Ra'su ataupun kemanisan halawatul ibadah diletak di mana? Tarkul ma'asi, tinggal kemaksiatan. Sebab tu diletakkan tarkul ma'asi ra'sul ibadah. Meninggalkan maksiat adalah kepala bagi ibadat. Sebab itu Imam Ghazali sebut dalam Ihya, kalau sekiranya diberi pilih kepada kamu tinggal maksiat dengan buat taat, mana nak pilih? Kamu kena tinggal pilih meninggalkan maksiat. Sebab kesan dia besar. Padahal benda itu boleh pilih. Dua-dua kena laksanakan. Maksiat wajib tinggal, taat wajib buat. Tapi kalau diberi pilih, mana besar dua ni? Besar meninggalkan maksiat lagi. Ya, sebab meninggalkan maksiat diletakkan ra'sul ibadah, kepala bagi ibadat. Mana kalau satu tubuh badan kita kerat kepala dia. Hukum adat dia pun kan mati. Hukum apa tu? Adat, bukan hukum akal ni. Orang Melayu kadang kata, pada akal mati, bukan pada akal. Pada hukum akal harus Tuhan nak hidupkan dia kalau tak ada kepala. Ya, itu kuasa besar Tuhan. Adat pada biasanya kalau tak ada kepala mati. Begitulah ibadat. Dibaratkan sebagai satu tubuh badan, apabila kita kerat dia putus. Ibadat tu dia rosak. Apabila apa? Kita tak jaga an-nazar, mati. Sebab tu al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, dia boleh hafal kitab Muwatta kalangan Imam Malik, dia bertebal kuang debat tu. Ya. Dia boleh hafal semalam ni kan. Dia tengok macam komputer.
Hebat tak hebat? Dari ingatan kesucian batin hati Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Satu pandang tumit perempuan. Bukan pandang peha tu kan, bukan pandang batang leher. Pandang, bukan tar. Kita ni banyak tar. Tar tengok lagi. Itu bukan tar, itu tar lagi. Dia terpandang dia, maka terganggu hafalan itu. Terganggu. Syaqautu ila al-waqi' an su'ila hafzi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuqda lil 'asi. Imam Syafi'i mengadu hal pada guru dia bernama Waqi', ya, tentang gangguan hafalan dia tadi. Sebab tertengok aja sikit, dia tertengok tumit perempuan aja. Lalu guru dia menyatakan bi annal ilma nur, ilmu itu ialah nur, wa nurullahi la yuqda lil 'asi. Nur Allah Ta'ala tidak diberikan kepada orang yang membuat maksiat. Sebab kepala untuk kita dapat ilmu berkat, maksiat kena jaga, ya. Sebab cepat masuk berkat, dimasuk berkat. Kalau tidak dimasuk tak ada berkat, masalah lain tak. Ada nak ceritakan bahawasanya apa? Dia kena jaga pemandangan amat besar. Itu berkait dengan perempuan lah. Fitnah perempuan ni besar, ya. Sebab tu suruh kita yaghuddu min absarihim, hendaklah dipejamkan mata, pejam kawal pandangan. Tuan-tuan kalau dia kawal pandangan seminggu, dia rasalah. Seminggu tuan-tuan jangan tengok perempuan. Jangan tengok. Tuan Ali pandangan. Tuan-tuan semayang rasa lain lah. Confirm insya-Allah rasa lain. Kesedapan dia sudah lain, ya. Dia tengok, wah, tidak berpual pula tu. Dia ni laki orang, dia berjalan makan sama. Ni banyak berlaku kat pejabat. Ya. Dah jadi macam apa? Haiwan, ini binatang. Ya. Sedangkan Nabi dalam Mukhtarul Ahadis, naha Rasulullah SAW ayatakallama al-mar bi ghairi izin jauziha. Rasulullah larang perempuan bercakap dengan lelaki kalau tak ada izin dari suami ni. Ya. Suami pula izin dengan cakap ni dekat tu suami dayu sebenarnya. Kena jaga kan. Kita minta oleh isteri kita, misalnya kau pun seorang kat lain, jangan kat. Ya, suara tu aurat setengah ulama kata. Ya. Kita dengar suara dia lain kan perempuan, dia tarikkan kuat kan. Perempuan ni dengan laki-laki macam ikan dengan kucing kan. Ya, tu akan nampak dia berbau dia macam kan. Sebab tu kenapa? Kat. Ya. Dia jaga pemandangan, dia jaga insya-Allah. Kemanisan ibadat akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil iradatut tab'i, ya. Ini kat pejabat dia tengok, bini jalan dengan orang lain. Yang laki pula jalan perempuan lain. Oh, dah bukan orang, dah rupa kan. Tu kalau wali-wali scan dengan kasyaf dia tak ada rupa orang tu, dah rupa lain. Ya, dah rupa entah himar ke apa, rupa Allah alam. Dan nafsu sejahat dia akan berupa bentuk kan. Ya, para auliat dia terupa dengan nur. Dia tengok dia nampak kan. Macam-macam rupa dia kan. Yang tak tahan kes ni Tok Qadi lah, ya. Kawan kata Tok Qadi cerita, oh macam-macam kes kata. Yang bini dengan sanulah ini ada sampai bercerai-berai pun ada, ya. Ada lelaki perangkap, dia kata nak pergi mancing kan. Rupa dia keluar, dia sambung wayar. Oh, bini dengan berayut jantan lain kan. Dia pun jawab kat pejabat. Kat pejabat dia dua orang ni, sampai satu pegawai tu dia buat pejabat lain. Dia dua orang dengan bini orang. Masya-Allah. Apalah jadi kan. Dah tak jumpa orang kan. Ya, ini Allah Taala kata ulaika kal an'am balhum adall. Orang macam ni ulaika kal an'am, dia macam binatang kaki empat. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Dia tak kenal hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, perempuan ni kena jaga. Ya. Kalau ada driver kita jangan jadi ni driver duk bawa perempuan kita kat pejabat. Dayus dia tadi. Ya, jangan benarkan perempuan ni lelaki dua dia habis kan. Tidak ada perempuan dengan lelaki kalau seorang dua dia, melainkan tengah dia syaitan dulu. Imam Syafi'i terpandang tumit kan. Allah. Jadi keluar daripada iradatut tab'i. Iradat makna nafsu kita ni, itu hukum dia apa? Wajib. Segala kendak-kendak nafsu hendaklah dipadamkan. Ya, kita kerat baru kita sampai. Kan? Boleh kerat, boleh sampai. Kerat nafsu kita akan sampai hadrat Allah Subhanahu wa taala, makrifat akan Allah Taala. Faslun wasat. Ya, dalam kitab apa? Dua patah ya. Dia kumpulkan perjalanan sufi dengan dua patah aja. Faslun waslun. Faslun kerat, wasal kamu sampai.
Kamu kerat nafsu kamu boleh sampai hadrat Allah Ta'ala. Kerat nafsu. Mana kerat nak bincang macam nak kerat, macam nak masuk-masuk, tu sekitab boleh karang kan. Nak ceritakan paslon-waslon tu sekitab boleh karang. Ya. Kau kerat kau boleh sampai. Macam mana nak kerat? Apa dia nak kerat? Macam mana dia masuk? Obatnya panjang cerita dia. Wasl apa mana sampai? Tu diurai panjang lagi tuan. Nak sampai ke tuan kena ini isyarat kepada riyadhah wal mujahadah. Riyadhah wal mujahadah tu ialah isyarat kepada apa? Kita kerat. Kerat nafsu kita, kerat jalan syaitan, kerat jalan nafsu, jalan dunia yang merosak semua kita kerat. Betul. Waslun dia boleh sampai dia kepada menjadi hamba yang sebenar dan sampai kepada peringkat makrifat yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Ya, itu faslun wasal, kerat sampai. Ini wali-wali dia bercakap pendek-pendek kan. Ya. Bila kamu mati baru kami hidup. Wah, ni benda pula dah mati tu. Mutu qabla an tamutu kan Nabi kata. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Mana matikan pandangan kamu pada makhluk. Fanakan diri kamu. Itu kinayah pada makamil fana. Barulah kamu akan usul ila Allah Ta'ala. Baru hidup rohani kamu. Ya, berhadap ke hadrat Tuhan kamu. Habis. Jadi iradah yang pertama, iradatut tab'i, hukum dia tuan wajib fardu ain, kita kena kerat. Kalau tak kerat memang kita tak sampai. Ya, tak boleh membina keabdian kepada Allah Ta'ala. Yang orang yang ahli tawajjuh. Iradah mana kendak orang yang ahli tawajjuh, bukan tujuh tu, tawajjuh. Itulah dan tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah dan tarekat Naqsyaband dia ada majlis tawajjuh. Ya, tawajjaha ya tawajjahu tawajjuhan. Mana kita menghadapkan rohani kita ke hadrat Allah Ta'ala. Itu majlis untuk menghadapkan diri kita ke hadrat Allah Ta'ala. Itu majlis tawajjuh. Tinggi dah ni. Yang salik, mana iradat bagi segala orang yang ahli tawajuh, yang salik mereka itu yang sedang berjalan memperjalankan kerohanian dia kepada hadrat Tuhan. Daripada jauh nak jadi dekat, daripada tak ingat nak jadi ingat, daripada lalai menjadi jaga, daripada kosong nak jadi mahabbah dengan Tuhan. Untuk perjalanan tu. Ya, dia kena suluk orang tu untuk perjalanan. Ya, itulah mengendaki kurnia hak Ta'ala jua. Jadi iradat ahli tawajuh dipanggil iradah yang kedua. Apa dia? Iradat tamanni. Berharap-harap supaya dia mendapat kurniaan dan futuhat daripada Allah Ta'ala. Ini iradah ni sudah ada nilaian sikit. Ya. Yang ketiga ni iradah yang paling tinggi. Sebab kita tak boleh lepas tuan ni. Setiap hari, setiap saat kita ada iradah, kendak. Ya. Kendak cita-cita sana kemari ada je tuan-tuan. Jadi kendak-kendak kita ni yang didatangkan dalam apa? Khawatir. Yang lintasan-lintasan hati kita ni, kata Imam Ghazali, lebih laju daripada didihan air yang mendidih. Tonton balik didih air kan, bila air mendidih tu laju kan, hati pun kamu lagi laju, kata Imam Ghazali. Ya, kau duduk kejap lagi dia tak tidur, macam-macam dalam kepala. Iradat. Kesimpulan dia ada tiga. Sama iradatul tabi atau iradatul tamanni atau diwakil iradatul haq. Itu nama disiplin dalam sufiah, ada disiplin yang tinggi kan. Ya, kalau kita ikut betul memang klik cantik betul. Kita tak ada terbenam baru nak ambil kan. Ya. Daripada pangkal kita nak tergerak je hati dia kontrol. Kat mana nak pergi? Itu kata disiplin sufi juga tinggi kan. Kita nak gerak dia dah berhati, kita pantau mana nak arah ni. Nak pergi ke mana ni? Ya, kalau tak betul blok. Ya, itu maknanya. Sebab betul blok itu Rasulullah dah bagi get line dia. Ya. Ya itulah. Iza aratta. Sama lah tu. Aratta kamu kendak. Ya, arada yuridu kendak juga. Ya, iza aratta sama tu. Apabila engkau iza aratta an taf'ala amra, bila kamu nak membuat satu pekerjaan, satu tindakan, satu usaha daya kita nak buat, maka Nabi kata apa? Letak depan tu fatadabbar akibatah. Kamu kena perhati betul-betul apa kesan dia ketika kamu menghadap Allah Ta'ala di akhirat. Wa in kana khairan, kalau betul famdi teruskan. Wa in kana syarran, kalau tak betul stop, pantai. Ringkas padat. Ini hadis sebagai jami'. Hadis ringkas tapi padat. Apa saja kita nak melihat, kita nak mendengar, kita nak berjalan, kita nak merancang, kita nak makan, kita nak minum, semua tu kita ukur baik atau tidak. Persoalan dia
kita nak mengukur tu apa tali ukur kita. Ana salah ni. Tali ukur ni ala asy-syar'i syarak, maka oleh kerana wajib kita memperkasakan pendedahan syar'iyah. Ya, ilmu tu kena sentiasa timba supaya kita tahu. Setiap perjalanan kita tahu. Maka di situ kita akan ijaz. Ya, kita mohon pertolongan daripada Allah Taala. Sebab tu amalkan doa tu, Allahumma arinal haqqan haqqah warzuqna ijtibah. Wa arinal batilan batilah warzuqna ijtinabah. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kita nak memandu iradah kita ni kan, kendak kita ni minta tolongan Tuhan. Kalau Tuhan tak tolong, ulama pun terbalik tuan. Ulama pun terbalik, wali pun boleh terbalik. Bal'am dah boleh terbang atas udara nak boleh bom jatuh, kufur terus tuan. Habis. Kes apa? Kes perempuan. Kan tu cerita panjang ni lah kan. Bila perempuan dia main usik doa je lah. Sekali je doa supaya Nabi Musa kalah. Pum tuan sentap habis tuan. Ya, cerita panjang ni lah. Ada nak ceritakan apa tu? Iradah. Kalau kita tak kontrol di awal, kita lepas dah jauh kan lagi dah payah. Ya, kalau bahasa Melayu kita apa, lentuk anak dia dari dia dah kerah dah payah, dia pukul kita balik. Jadi Nabi Rasulullah SAW memberikan satu maknanya mutiara besar kepada kita. Bila kita nak buat semua tindakan fatadabbar akibatah. Mana iradat kita kena tengok dulu. Ya, kalau baik pamdi terus, kalau tak baik berhenti. Selamat kita. Boleh insya-Allah di akhirat dia akan selamat dan akan sentosa. Ya, maknanya akan bahagia sebab dia dah buat kerja penat di dunia lah. Sebab dalam hadis Nabi kata tidak berpeluh dua tempat. Ya, seseorang tidak berpeluh dua kali. Bermakna kalau dia dah berpeluh di dunia, di akhirat dia tidak berpeluh. Maksudnya apa? Kalau di dunia dia bersusah payah jaga, ya, ejaz benda ni, memberi perhatian sungguh, jangan melanggar perintah Tuhan, insya-Allah di akhirat dia tak berpeluh. Akhirat dia selamat, senang sesenang-senang, nikmat senikmat-nikmat. Tapi kalau dia tak nak berpeluh di dunia, dia nak seronok, dia langgar cinta, habis. Besok akhirat tu dia nak bayanglah penderitaan yang amat dahsyat. Dan yang ketiga ni satu lagi, iradatul haq. Mana iradat yang takluk gantungan dia pada ikhlas. Ya. Dan hakikatnya menyucikan yang dikasih daripada najis syirik. Kasih ni al-hub, satu sifat yang ada pada tiap-tiap insan, hub, kasih. Sekarang kasih ni kita kena sucikan dengan dia je. Beri kasih kita ke hadrat Allah Ta'ala. Kasih yang cukup kuat, ya, kepada Tuhan. Kasih mutlak, kasih yang tidak muqayyad. Kasih lain dipanggil muqayyad. Kita kasih pada ibu bapa. Pertama kita kasih pada Rasul, itu kasih besar. Sebab Rasul lah pemimpin kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kasih ibu bapa sebab ibu bapa jaga kita, tunjuk jalan yang sebenar kat kita. Kasih guru, dia mimpin jalan tu. Semua ada kait. Ya. Ada pun kasih adalah kasih mutlak. Allah Ta'ala lah yang menciptakan kita, mengizinkan kita berdiri sementara menumpang di muka bumi yang sementara. Itu nikmat besar. Jadi kena sucikan iradah hak ni, dia sucikan kasih yang lain. Ya, sehingga kalam-kalam ditimbul macam-macam. Di antara kalam Syekh Abdul Qadir Jalani, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi, ma fi qalbi, tidak ada dalam hatiku ghairullah, selain Allah tak ada. Itu dan Syabban dia punya cara letak lataif penyertaan. Ya, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul, ya, sir hafi afwa, semua tu di jalan. Dihidupkan dengan pancaran nur zikir supaya sentiasa, ya. Bila nak dapat kasih dengan Tuhan tu, paling kurang kita kena sentiasa memandang kurnia nikmat Tuhan. Kena tafakur, duduk betul-betul perhati nikmat Allah Ta'ala. Kita perhati daripada tubuh badan kita cukup entah ni. Ya. Kita ada rambut, ada orang tak ada rambut kan. Kita ada mata, ada orang buta. Kita boleh dengar, ada orang tak boleh dengar. Kita boleh bercakap, ada orang bisu. Situ kita jam dan banyak dan nikmat yang Tuhan beri kat kita. Ya. Dia tak boleh tukar lah tu. Ya, lemah kita tak. Bila perhati nikmat Tuhan Allah. Dan Quran dah maktubkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Tuhan, tak ada manusia boleh hitung. Kita perhati nikmat Tuhan, bangun malam-malam sembahyang taubat, sembahyang, ya, hajat semua kita minta, istikharah, tasbih, kemudian kita genong nikmat-nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Ya. Sebab tu Rasulullah kata, "Iza nazara ahadukum ila man fudila alaihi fil khalqi wal mal, falyanzur ila man huwa asfala min." Apabila kamu tengok orang yang bawah pada kamu, ya. Iza nazara ila man fudila,
Bila kamu tengok pada orang yang Tuhan lebihkan segi harta benda dia, pangkat jawatan dia dan sebagainya, sila tengok orang bawah, Nabi kata. Jangan tengok orang atas. Ya, kita tengok atas, kita habis. Dia dapat pendapatan sebulan 10,000. Bila nak kejar yang 30,000, habis dah. Yang 30,000 nak kejar 60,000, habis. Bila dia tamat, hatta zurtumul maqabir, sehingga pipi dia belaga tanah kubur. Baru dia terpenganjat. Kita tengok kena perhati bawah. Kita dapat income sebulan 5,000. Ada orang dapat 2,000. Ada orang dapat 1,000 pun. Ada 800 pun ada. Tapi dia boleh taat kepada Allah. Dia boleh bangun malam. Kita dapat gaji 10,000. Malam terbongkang. Malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kan, kena menangis malam-malam. Nikmat Tuhan dah banyak kita ambil. Tapi kita ngada-ngada tak nak menghadap Allah dengan betul. Apa kita nak jawab yaumil mahsyar? Itu kita perhati, renung balik. Ya, itu kena muhasabah. Tu. Bila kita perhati baru kita nampak. Sebab manusia ni jubilatil insan yuhib di apa nama ni, di trend kita dikerasi, jiwa manusia terkasih. Ya, man yuhib, mereka yang buat baik, kasih pada dia. Ya, kita siapa saja buat baik kepada kita, kita akan suka kan? Begitulah. Siapa yang lebih besar buat baik daripada Ta'ala? Diadakan kita atas dunia pun dah baik. Dipilih kita boleh menumpang atas dunia ni pun dah baik. Terperhati semua nikmat tu. Sampai kita rasa malu dengan Ta'ala. Baru dia akan datang kasih. Maka kasih tu jangan disekutukan dengan yang lain. Ya, daripada syirik jali. Nanti insyaAllah perlahan-lahan dibuat. Dan jalan tercepat, kalau tuan nak terasa cepat, ambil jalan uslub tariqah. Jalan tariqah itu insya-Allah kan. Ini dengan zikir dia, adab dia, insya-Allah dia lebih kesan jiwa dia tadi untuk menghadap hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih sempurna, dan akan natijah dia akan dapat kemanisan yang luar biasa di dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang telah diterokai oleh golongan arif billah. Kemudian maka syirik yang hafi itu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Fa inna khairal kulli. Subhanallah.